Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lajnah Pendidikan Pasulul Selangor kerana membenarkan saya untuk menggunakan channel Lajnah Pendidikan ini untuk saya berkongsi pengalaman selama 33 tahun sebagai guru dan guru cemerlang ekonomi. Dan pada kali ini perkongsian yang akan saya berikan adalah lebih tertumpu kepada yang kita namakan sebagai bantu calon. Untuk program bantu calon ini, soalan-soalan dibina berdasarkan situasi ekonomi semasa. Dan jawapan-jawapan yang diberikan sebagai contoh adalah jawapan-jawapan yang sebahagiannya adalah kebat. Ya. Jadi untuk siri ini ialah siri pertama, bantu calon ekonomi SPM. Jadi tanpa membuang masa, saya akan mulakan dengan share skrin bahan yang daripada PowerPoint ini. Okay, kita namakan program ni siri 1 bantu murid ekonomi SPM. Okey, soalannya ialah pemerkasa ataupun nama penuhnya ialah program strategik memperkasakan rakyat dan ekonomi. Merupakan strategi kerajaan untuk melonjakkan kembali ekonomi negara. Jadi pemerkasa ini ialah strategi atau pendasar kerajaan yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk melonjakkan kembali ekonomi selepas PKP. Soalannya, jelaskan manfaat strategi kerajaan tersebut, maknanya strategi pemerkasa ini kepada ekonomi negara dan markah. Jadi bagaimana kita nak jawab soalan ini? Sebab bila soalan ni kata ekonomi negara, manfaat kepada ekonomi negara, banyak benda yang kita boleh jawab. Bila sebut ekonomi negara ni mungkin manfaat pada kerajaan. Mungkin kita boleh masukkan juga manfaat kepada pengguna. Mungkin manfaat kepada pengeluar atau firma. Boleh kita masukkan semua. Okay. Contoh jawapannya begini. Yang pertama, pendapatan boleh guna meningkat. Cuma saya nak peringatkan kepada murid-murid dan calon, jangan kita tulis umum. Contohnya kita kata manfaatnya ialah berlaku perubahan pendapatan boleh guna. Kita sebut perubahan. Jadi ini kurang jelas bagi pemeriksa sebab manfaatnya ialah tu sebab saya bezakan warna. Pendapatan boleh guna ni perkara dia apa yang berlaku dia meningkat. Kuasa beli ataupun permintaan, kalau kita nak buat ayat rakyat ke pengguna bertambah, boleh. Tapi mesti ada bertambah atau naik. Kita kena letak. Jangan kita tulis
berlaku perubahan kuasa beli ataupun berlaku perubahan permintaan ataupun pemerkasa akan mempengaruhi kuasa beli. Pemerkasa akan mempengaruhi permintaan rakyat. Mempengaruhi tak jelas. Jadi, kita kena tulis yang jelas, iaitu bertambah, meningkat, atau naik dan sebagainya. Taraf hidup rakyat meningkat. Tak mahu perubahan taraf hidup berlaku. Ya, tak mahu macam tu. Tabungan pengguna atau tabungan rakyat bertambah. Penawaran barang bertambah. Permintaan guna tenaga akan meningkat. Jadi semuanya nak jawapan yang spesifik, ya, bertambah ke meningkat ke, ya. Tak mau seperti yang saya kata awal tadi, berlaku perubahan permintaan guna tenaga. Tak mau jawapan yang kurang jelas, ya, disebut kalau ditanda dalam periksa KJ kurang jelas, ya. Memang kurang jelas ni macam salah juga, tetap tak dapat markah. Keuntungan firma meningkat. Pelaburan baru akan bertambah ataupun akan bertambah. Pengangguran berkurang atau peluang pekerjaan bertambah. Biasa ini dianggap sebagai setara, ya, mana-mana. Pertumbuhan ekonomi meningkat. Boleh juga kita kata KDNK meningkat, ya, ataupun nak kata penggunaan teknologi meningkat pun boleh, meningkatkan penggunaan teknologi pun boleh, ya, dan seterusnya meningkatkan inovasi, ya, atau menggalakkan lagi inovasi pun boleh, ya. Ini contoh macam mana kita menjawab soalan yang, ya, maknanya kita gabungkan pengetahuan-pengetahuan kita daripada apa yang ada dalam yang dibelajar daripada buku dan juga yang daripada luar buku yang kita fikirkan, ya, yang sesuai dengan jawapan. Okey. Soalan yang sama, stimulus yang sama, pemerkasa merupakan strategi kerajaan untuk melonjakkan kembali ekonomi negara. Soalan yang sama, cuma saya nak bezakan, jelaskan manfaat strategi kerajaan tersebut kepada rakyat sebagai pengguna. Tadi kita tengok yang lebih besar, ekonomi negara. Kalau kita tulis manfaat kepada pengguna pun betul. Kalau yang mula-mula tadi, kalau kita kata manfaat kepada pengeluar pun betul. Kalau kita kata manfaat kepada kerajaan pun betul. Tapi kalau untuk soalan yang ini, dia nak manfaat kepada pengguna. Manfaat kepada rakyat sebagai pengguna. Jadi manfaat kepada pengguna. Okey, cuba kita lihat jawapannya. 6 markah. Pendapatan individu atau pendapatan boleh guna meningkat. Macam tadi juga. Tapi kita dah pilih. Yang mana pilih? Kita pilih keterangan-keterangan yang sesuai dengan pengguna. Ya? Pendapatan individu atau pendapatan boleh guna meningkat. Jangan kata berlaku perubahan pendapatan boleh guna ataupun berlaku perubahan pendapatan individu. Tak mahu yang macam tu. Mesti spesifik meningkat. Kuasa beli atau permintaan bertambah. Meningkatkan penggunaan barang dan perkhidmatan. Ini lanjutan daripada kuasa beli. Makna boleh cara idea ini boleh digunakan waktu kita menghuraikan atau menganalisis secara mendalam kesan kepada pengguna. Kalau soalan tanya, katalah bermula daripada idea pendapatan boleh guna atau pendapatan individu, kita bagi keterangan, kemudian kita analisis kuasa beli atau permintaan bertambah. Kesan daripada itu akan meningkatkan penggunaan barang dan perkhidmatan. Lanjutan daripada itu, bila banyak barang perkhidmatan digunakan, kepuasan meningkat. Ya, bila kepuasan meningkat, bila banyak barang guna, kepuasan meningkat, tarikh hidup meningkat. Ya, okey. Lanjutan daripada pendapatan boleh guna meningkat, tabungan bertambah. Ya, hutang berkurang. Ini contoh. Kalau macam ni, dah boleh dapat 6 markah.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, lebih satu. Okey. Bagaimana pula kita lihat soalan yang sama juga, tapi manfaat kepada pengeluar. Itu saya memang letakkan 3 beza kan. Kalau ekonomi negara, kesan kepada ekonomi negara, dia boleh masuk kerajaan, pengeluar, pengguna. Tapi kalau kesan pada rakyat sebagai pengeluar, pengeluar saja. Kesan pada pengguna, pengguna saja. Kalau kesan kepada kerajaan, pilih daripada jawapan yang pertama, yang mula-mula tadi, pilih yang mana yang sesuai dengan manfaat kepada kerajaan. Ya, kita lihat yang ni, jelaskan manfaat strategi kerajaan tersebut kepada rakyat sebagai pengeluar. 6 markah. Penawaran barang bertambah. Sebab penawaran barang ni pengeluar yang buat. Bertambah. Permintaan guna tenaga. Guna tenaga ni buruh lah. Permintaan buruh meningkat. Sebab yang minta buruh ni, minta guna tenaga ni bukan pengguna. Bukan individu. Ya, dia biasanya yang minta guna tenaga ni ialah firma atau pengeluar. Jadi kesan pada pengeluar boleh masukkan permintaan guna tenaga meningkat. Juga kalau kita nak letak permintaan sumber ekonomi, modal, contohnya tanah meningkat, boleh juga masukkan. Ya. Tapi dia mungkin jadi setara lah guna tenaga ni dengan sumber ekonomi, sebab guna tenaga ni termasuk salah satu buruh, termasuk salah satu daripada sumber ekonomi. Hasil jualan meningkat. Bila hasil jualan meningkat, keuntungan firma meningkat. Ya. Bila keuntungan firma meningkat, dah tentulah mendorong firma akan buat pelaburan baru, tambah pelaburan, besarkan saiz firma. Itu semua pelaburan baru. Bina lebih banyak cawangan contohnya. Ya, guna mesin-mesin yang canggih dan sebagainya, itu pelaburan baru bertambah. Keluaran meningkat ataupun saiz keluaran semakin besar. Firma mungkin daripada bila keluaran semakin besar, firma guna teknologi yang canggih, teknologi yang maju, teknologi terkini. Ya, boleh. Jadi bila dah keluar secara besar-besar, kos pengeluaran berkurangan. Ya. Mungkin kita boleh tambah juga sini meningkatkan kecekapan firma. Lanjutan daripada itu, sebab firma mengeluarkan pada saiz besar guna teknologi, maka dia boleh meningkatkan kecekapan firma. Boleh tambah. Dia ada banyak lagi, ini contoh sahaja. Ada banyak lagi yang mungkin boleh dipikir. Tapi benda ni benda yang asas yang kita boleh fikirkan, yang ada kesan, ada manfaat kepada firma. Ya. Cuma dalam peperiksaan tengoklah stimulus tu ya, sama ada stimulus tu membawa kepada manfaat ataupun kesan negatif. Cuba tengok betul-betul ada kesan ni, kesan yang negatif, ada kesan-kesan yang positif. Tapi bila kata manfaat, biasanya manfaat ni kebaikan lah, ya, faedah daripada yang didapati oleh pengeluar dengan pemerkasa tadi, ya, ataupun dengan strategi kerajaan tadi. Ya. Okey. Kita pergi pada soalan yang kedua. Okay. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, angka ekspor negara untuk tempoh 10 bulan pada tahun 2021 melebihi jumlah keseluruhan ekspor tahun lalu. Tahun 2020 lah ni. Berjumlah 983.8 bilion RM. Soalan, situasi tersebut. Apa situasi di sini yang tersebut? Ni, angka ekspor negara ni
untuk tempoh 10 bulan 2021 melebihi. Maknanya ekspor tahun 2021 lebih daripada ekspor tahun sebelum, tahun lalu, itu 2020. Ya. Lebih dia sebanyak ni lah. Ya. Okey, situasi tersebut mewujudkan banyak kebaikan buktikan. Maknanya situasi tersebut ni kalau kita nak ringkas, situasi di mana ekspor tahun 2021 melebihi ekspor 2020. Itulah secara ringkas situasi tersebut. Mesti tahu apa situasi dia, baru jawab soalan. Ya, jadi situasi di situ ialah di sini dia bagi angka, tapi yang pentingnya sini, kalau sini ialah ekspor negara tahun 2021 dalam tempoh yang sama melebihi ekspor tahun sebelum ya. Jadi situasi tersebut mewujudkan lebih banyak kebaikan. Buktikan, maknanya kita kena menyokong pendirian situasi ini wujud banyak kebaikan. Buktikan. Buktikan apa kebaikan yang kita boleh buktikan daripada kenyataan ini. Okey. Okey, yang pertama kita boleh fikirkan di sini ialah ekspor bertambah, dan tentulah yang pertama meluaskan pasaran. Ya. Pada tahun 2021 pasarannya lebih luas. Meluaskan pasaran. Yang kedua, menambahkan peluang pekerjaan ataupun mengurangkan pengangguran. Ya. Dan tentulah bila ekspor bertambah, kita perlu keluarkan lebih banyak barang. Bila kita nak keluarkan lebih banyak barang, kita perlu wujud pertambahan peluang pekerjaan dan seterusnya mengurangkan pengangguran. Seterusnya meningkatkan keuntungan pengeluar. Ya. Dan tentulah pengeluar-pengeluar tempatan yang keluarkan barang ekspor tu dapat jual banyak ke luar negeri, ekspor bertambah, keuntungan meningkat, menggalakkan atau meningkatkan penggunaan teknologi. Ini seperti yang kita kata tadi, dan tentulah bila naik ekspor banyak, selain daripada pasaran tempatan, pasaran ekspor akan menyebabkan banyak keluaran perlu dikeluarkan, jadi keluaran bersaiz besar dan mungkin perlu menggalakkan atau meningkatkan penggunaan teknologi. Meningkatkan kecakapan pengeluar. Mewujud atau mengukuhkan hubungan baik. Dengan siapa? Dengan negara yang beli tu. Kita ekspor dengan negara yang import barang kita. Ya. Kita ekspor, tentu kita ekspor maknanya jual ke luar negeri. Tentulah ada yang negara yang membeli dari kita. Ya. Jadi kita secara tak langsung akan wujud hubungan baik atau mengukuhkan hubungan yang sedia ada di antara dua negara. Ya. Memperbaiki imbangan pembayaran ataupun menyebabkan imbangan pembayaran menjadi positif. Ya, dia akan menyebabkan imbangan pembayaran menjadi positif. Ya, sebab ekspor menyebabkan aliran masuk wang lebih besar. Ni, ya, aliran masuk wang lebih banyak daripada aliran keluar wang. Jadi bila kita tolakkan aliran masuk wang dengan aliran keluar wang, akan menyebabkan imbangan pembayaran kita positif. Boleh juga kita sebut imbangan perdagangan. Boleh. Ya. Saya pun lupa nak type sini. Boleh masukkan sini memperbaiki imbangan pembayaran ataupun imbangan pembayaran menjadi positif. Ataupun kalau tak sebut imbangan pembayaran, memperbaiki imbangan perdagangan ataupun imbangan perdagangan menjadi positif. Boleh. Ya. Kemudian meningkatkan aliran masuk wang ataupun penerimaan wang daripada luar negeri. Sebab bila kita ekspor akan berlaku aliran masuk wang. Jadi kemudian meningkatkan permintaan produk industri tempatan. Ya, bila ekspor tu maknanya orang luar minta barang kita, maknanya meningkat permintaan produk industri tempatan. Permintaan RM meningkat. Ya, permintaan RM meningkat. Ya. Jadi bila kita nak ekspor barang, maknanya orang luar akan minta RM.
Ya, orang luar akan minta RM. Jadi bila berlaku permintaan RM, secara tak langsung akan meningkatkan nilai mata wang ataupun nilai RM. Ya, sebab bila ekspor maknanya akan berlaku permintaan ringgit Malaysia. Permintaan ringgit macam yang kita belajar, kalau permintaan barang lebih besar daripada penawaran, harga naik. Tapi kalau wang, permintaan ringgit lebih besar daripada penawaran ringgit, maka nilai mata wang atau nilai RM akan meningkat. Ya. Dan seterusnya meningkatkan pendapatan negara ataupun meningkatkan hasil cukai ataupun meningkatkan kutipan tarif. Mana-mana. Tak mestinya tulis semua ni. Mana-mana. Ya. Okey. Itu contoh bagaimana kita memikirkan jawapan berdasarkan soalan yang ada stimulus atau situasi-situasi ekonomi semasa yang diberikan dalam soalan. Ya. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Kuala Lumpur, langkah India mengurangkan duty import minyak sawit mentah MSM, minyak sawit mentah kepada 10% berbanding 15% berkuat kuasa pada Rabu akan memberi manfaat kepada industri minyak sawit Malaysia serta pekebun-pekebun kecil, kata Lembaga Minyak Sawit Malaysia atau MPOB. Ini stimulus ni atau situasi ini adalah ubah suai daripada sumber bernama. Ya. Jadi India mengurangkan duty import. Makna duty import dikurangkan, maknanya ramailah. Kalau kita fikir India kurangkan, maknanya mungkin minyak sawit di India akan jadi murah lah. Jadi permintaan minyak sawit oleh India akan meningkat. Okey, itu secara kita kena faham ni, bukan kita yang kurangkan duty import ya. Langkah India mengurangkan duty import minyak sawit daripada Malaysia lah ni kepada 10% berbanding, maknanya turun 5% duty import ni. Jadi kita faham bila duty import kurang, maknanya barang import akan jadi murah. Minyak sawit yang India import dari Malaysia akan jadi murah. Jadi tentulah hukum permintaan, bila murah, permintaan sawit, minyak sawit mentah ni akan meningkat. Jadi bila meningkat, dia akan memberi manfaat kepada industri minyak sawit Malaysia serta pekebun-pekebun kecil. Ini kata Lembaga Minyak Sawit Malaysia ya. Sesuai daripada bernama. Soalannya, jelaskan kesan daripada langkah tersebut kepada pengeluar tempatan. Pengeluar tempatan. Ya, maknanya Malaysia lah, pengeluar-pengeluar Malaysia yang tanam kelapa sawit, pengeluar tempatan. 5 markah. Okey, kita tengok kesan kepada pengeluar tempatan. Keuntungan pengeluar tempatan meningkat. Mesti ada perkataan meningkat, bertambah. Jangan kata pengeluar tempatan untung. Dulu pun untung juga. Sebelum dia turunkan tarif, sebelum India turunkan tarif, pengeluar tempatan ekspor minyak kelapa sawit India untung. Tapi apa kesan selepas India turunkan tarif minyak kelapa sawit? Jadi dah tentulah semakin banyak barang ataupun minyak kelapa sawit keluaran tempatan, keluaran Malaysia ni akan dijual secara tak langsung, keuntungan pengeluar tempatan akan meningkat. Mesti tulis meningkat. Jangan tulis pengeluar tempatan untung. Kurang jelas. Ya. Yang kedua,
meningkatkan kemampuan bersaing. Jangan pula besok tulis pengeluar tempatan akan bersaing. Selama ni pun bersaing. Ya, cuma dia akan meningkatkan kemampuan, mungkin bersaing dengan negara-negara lain yang mungkin harganya sebelum ni lebih murah ke, ataupun yang harga sama tapi bila India turunkan tarif, kita boleh jual lebih murah. Jadi maknanya dia akan meningkatkan kemampuan kita bersaing. Bersaing ni bersaing dengan negara pengeluar minyak sawit, minyak mentah sawit yang lain. Bertambah pelaburan baharu. Ya. Sama ada membesarkan lagi kilang-kilang yang berasaskan kelapa sawit, ataupun memperbanyakkan lagi tanaman kelapa sawit, ladang kelapa sawit dan sebagainya. Jadi bertambah pelaburan baru. R&D, penyelidikan dan pembangunan, ataupun inovasi pengeluar tempatan berkembang. Ya, berkembang. Kalau boleh jangan kata berlaku R&D dan inovasi. Sebelum tu pun berlaku juga. Mungkin tak banyak. Tapi berlaku juga. Ada juga R&D. Inovasi pengelolaan tempatan ada. Tapi tak banyak. Tapi kesan daripada situasi tadi, maka R&D semakin berkembang. Semakin banyak. Semakin meningkat pun boleh. Ya. Inovasi pengelolaan tempatan pun semakin meningkat, semakin berkembang. Begitu kita nak jawapan. Jadi yang saya bezakan warna ni benda yang penting. Kena dimasukkan dalam jawapan supaya jawapan tak jadi terlalu umum. Ya? Kalau umum macam tu, dia tak salah tapi kurang jelas. Tapi bila kurang jelas dengan salah ni, kalau dalam hal nak dapat markah, sama. Dua-dua tak dapat markah. Ya? Sebab peruntukan markah satu. Setiap satu keterangan ini. Jadi kalau yang kurang tepat tak boleh bagi setengah. Tak dapat markah, kurang jelas. Sama jugalah, tak dapat markah bagi yang salah. Okey. Meningkatkan keluaran atau produk kelapa sawit tempatan. Ini satu lagi, ya, meningkatkan keluaran. Ya, ataupun meningkatkan produk kelapa sawit tempatan. Penawaran kelapa sawit meningkat. Keluaran ni dia beza, ya. Keluaran ni di kilang, penawaran ni di pasaran. Ya. Dia lain sikit, ya. Meningkatkan keluaran itu maknanya kilang itu sendiri meningkatkan pengeluaran dia. Ya. Penawaran ni kelapa sawit dalam pasaran tu meningkat, ya, dalam pasaran. Kualiti produk tempatan meningkat. Ya. Hasil daripada R&D yang kita tengok tadi, inovasi, mungkin kualiti produk kelapa sawit tempatan. Produk ni makna kelapa sawit lah ni. Kalau dalam konteks ni elok tulis kelapa sawit, kualiti kelapa sawit tempatan meningkat. Kemudian seterusnya meningkatkan daya saing pengeluar-pengeluar tempatan. Tadi daya saing dengan pengeluar negara lain, ini meningkatkan daya saing dengan pengeluar tempatan. Okey. Seterusnya meningkatkan kecekapan pengeluar tempatan. Ya, mungkin guna teknologi, kesan daripada R&D, ya, keluar saiz besar akan meningkatkan kecekapan pengeluar tempatan. Meningkatkan penggunaan sumber, ya. Buruh, modal semakin meningkat, ya, dilaburkan untuk kelapa sawit, tanah dan sebagainya. Wujud banyak usahawan kelapa sawit, jadi meningkat penggunaan sumber. Mewujudkan atau meningkatkan peluang pekerjaan. Ini kesan kepada pengelola tempatan, ya. Pengelola tempatan dapat meningkatkan peluang pekerjaan, ya, atau mewujudkan peluang pekerjaan. Ini adalah contoh-contoh soalan yang kita kena jawab berdasarkan situasi, ya, yang diberi. Dan biasanya soalan ni soalan yang tidak ada susunan dalam buku tajuk-tajuk khusus. Dia kita kena banyak daripadanya kita kena fikir, dan kalau ada pun keterangan yang sesuai apa yang kita dah belajar, mesti sesuaikan dengan situasi atau stimulus yang diberi dan juga soalan yang ditanya. Okey. Soalan yang sama,
soalan yang sama tadi, langkah India mengurangkan import, tarif import ni tadi, ya. Saya tulis sini, langkah India mengurangkan duty ya import ni tadi sama. Okey. Kita tengok soalan yang lain. Langkah tersebut memberi kesan perubahan pendapatan kepada individu di Malaysia. Kita nak tengok langkah yang sama memberi kesan pada perubahan pendapatan kepada individu di Malaysia. Individu di Malaysia. Cuba kita pusing balik. Kita pusing balik. Yang tadi apa? Kepada pengeluar tempatan. Yang tadi. Ya. Kesan langkah-langkah ini kepada pengeluar tempatan. Untuk soalan yang ini, kesan kepada perubahan pendapatan, ya, memberi kesan pada perubahan pendapatan kepada individu di Malaysia. Jelaskan 5 markah. Kita terus kepada idea dia, apa yang kita nak jawab. Nah, kesan perubahan pendapatan, ya, kepada individu. Yang sebenarnya idea ini boleh digunakan bukan dalam kes kelapa sawitnya. Apa-apa saja yang stimulus bagi ada kesan perubahan pendapatan, ada berlaku perubahan pendapatan, terutamanya biasa pendapatan meningkatlah. Biasanya ya, tapi tengok juga kes, tengok juga isu, tapi biasanya kalau berlaku peningkatan, kerajaan menaikkan gaji kaki tangan awam, soalan tanya apa kesan perubahan pendapatan pada individu, dia sama, sama, jawapan dia sama saja. Jadi idea yang sama kita boleh gunakan. Okey. Tapi kalau mungkin soalan kata kerajaan naikkan cukai, ataupun sebelum ni contohnya kerajaan memperkenalkan cukai GST, jadi apa kesan perubahan tersebut kepada individu? Mungkin di situ dia terbaliklah, sebab bila cukai akan menyebabkan pendapatan boleh guna turun, contohnya. Kita sesuaikan pendapatan boleh guna turun, contohnya, ya. Dan seterusnya dia ada pengaruh-pengaruh ini. Tapi untuk jawab soalan ini, manfaat daripada situasi tadi ialah pendapatan individu atau pendapatan boleh guna naik, kuasa beli atau permintaan meningkat, hutang berkurang, ya, tabungan bertambah. Saya harap boleh faham hutang berkurang, sebab bila pendapatan individu atau pendapatan boleh guna naik, maknanya mungkin ada selepas ditolak dengan perbelanjaan ada lebih. Bila ada lebih, maka baki pendapatan boleh guna tu tabungan mungkin bertambah. Bila kita ada pendapatan boleh guna yang lebih juga, mungkin kita boleh bayar hutang. Bila kita mampu bayar hutang, hutang berkurang. Okey, itu antara penjelasannya. Bayaran cukai pendapatan juga meningkat. Ini lanjutan daripada pendapatan individu naik, dan tentulah individu kena bayar lebih cukai pendapatan. Okey. Bayaran zakat bertambah. Ini sebagai orang Islam kita jangan lupalah, itu saya masukkan situ. Bayaran zakat tambah. Motivasi berkembang. Jadi maknanya bila keadaan ini berlaku semangat, semangat ataupun motivasi berkembang, untuk majukan diri dan sebagainya. Taraf hidup meningkat. Pilihan barang pelbagai. Sebab ada duit banyak, ada banyak pilihan barang, ada pelbagai pilihan barang yang kita boleh pilih. Barang mahal boleh pilih, barang mewah boleh pilih, sebab dah ada duit, ada kemampuan. Dan kepuasan meningkat. Jadi saya rasa untuk siri bantu murid ekonomi SPM untuk kali ini saya tutup dengan ucapan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Lajnah Pendidikan Fasrul Islam.
Untuk siri bantu murid ekonomi SPM ini, saya akan insya-Allah saya akan adakan beberapa siri lah, ya, beberapa siri. Jadi tunggulah siri-siri yang berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.